Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kita sambung lagi kitab Khulasah Manhajil Abidin. Di pada malam ni insya-Allah kita cuba sambung, cuba kongsi matan kitab yang seterusnya, iaitu selawat dan salam. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallama wa 'azzama ila yaumiddin. Masih lagi dalam muqaddimah kitab, iaitu selawat. Maknanya, dan rahmat Allah atas penghulu segala rasul, Sayyidil Mursalin, dan atas sekalian keluarganya, keluarga penghulu segala rasul, yang banyak segala kebajikan mereka itu. Itu dia. Yang bersih, yang bersih, at-tayyibin at-tahirin, yang bersih mereka itu daripada segala kekotoran, yang mencampuri yang suci mereka itu daripada segala kekurangan, dan selamat ia dan membesar ia Ta'ala, Allah Ta'ala, hingga hari balasan. Itu makna ataupun maksud daripada matan kitab Wassalat ala Sayyidil Mursalin saat ini, insya-Allah. Jadi apabila kita sebut selawat, di mana kita tahu selawat ni juga merupakan satu tuntutan di dalam Islam, kerana selawat pada Nabi ini merupakan satu bentuk membesarkan ataupun menandakan kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga selawat inilah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia selawat? Selawat ini boleh kita bagi definisi dia, dan ianya bergantung kepada keadaan siapa yang berselawat tersebut. Maka ianya ada 3 tahap, 3 keadaan. Pertamanya, kalaulah selawat itu daripada Allah Ta'ala, ia bermakna rahmat Allah, yakni apabila dikatakan Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada Rasulullah SAW. Yang keduanya, selawat malaikat. Tahap yang kedua iaitu selawat malaikat kepada Nabi SAW. Maka maksud ataupun makna selawat malaikat ini iaitu malaikat beristighfar kepada Nabi SAW. Jadi malaikat meminta supaya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa Nabi SAW. Ini bukanlah bermakna Nabi dan Rasul ini, segala Nabi dan Rasul ini berdosa, tetapi ini lebih kepada untuk menambahkan lagi martabat kenabian dan kerasulan, dan juga bagi menyatakan kebesaran dan kelebihan Rasulullah SAW. Kerana segala Nabi dan segala Rasul ini adalah maksum, yakni tidak melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiganya, selawat anak Adam ataupun manusia terhadap Nabi SAW. Jadi selawat anak Adam ataupun manusia ini, Nabi dipanggil ataupun bermaksud ia merupakan bentuk tadarru' kita, merendahkan diri kita kepada Rasulullah SAW, membesarkan Rasulullah SAW,
dan juga sebagai bentuk doa. Apabila kita berselawat pada Rasulullah SAW, bermakna kita berdoa kepadanya. Itulah dia definisi selawat yang bergantung kepada orang yang berselawat ataupun siapakah yang berselawat. Ini berlainan martabat lah. Berlainan martabat. Kemudian apabila kita kata selawat, maka ianya ada lafaz-lafaz tertentu. Lafaz-lafaz selawat yang tertentu, dan lafaz selawat yang paling ringkas ialah Allahumma salli ala Muhammad. Panjang sedikit, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan ada berbagai-bagai bentuk selawat yang diriwayatkan di dalam hadis, dan antara selawat yang paling baik ataupun yang paling moleknya ialah selawat yang digabungkan dengan selawat Ibrahimiyah, sebagaimana selawat kita di dalam tasyahud ataupun tahiyat awal dan tahiyat sembahyang kita, iaitu lafaznya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah antara selawat yang terbaik yang patut kita baca. Dan ada lagi lah beberapa selawat, lafaz-lafaz selawat seperti selawat tafrijiyah yang masyhur juga yang dibaca, contohnya Allahumma salli, dan selawat munjiah, contoh lafaz dia Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tahiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kadang-kadang disambungkan juga subhanakallah nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Itu di antara selawat. Dan selawat contoh lainnya selawat tafrijiyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanahhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itulah di antara beberapa contoh selawat yang biasa diamalkan oleh masyarakat kita orang Islam. Banyak lagi lah selawat ini boleh ditengok, boleh dirojok dalam kitab-kitab berkenaan dengan selawat. Jadi oleh selawat ini sebagaimana yang kita tahu, ia juga merupakan suatu tuntutan. Kebanyakan tempatnya disunatkan kita berselawat, dan ada juga tempat yang kita wajib berselawat, iaitu ketika membaca tasyahud di dalam sembahyang. Jadi berkenaan dengan dalil yang menjadi suatu tanda ataupun satu dalil kepada kita bahawasanya selawat ini merupakan satu tuntutan, sebagaimana kita tengok dalam suratul Ahzab ayat 56. Ayatnya
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dia. Maknanya ataupun maksudnya ataupun terjemahannya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah sejahtera dan kesejahteraan dengan kesejahteraan sepenuhnya. Jadi difaham daripada sini, daripada ayat Quran ini, maka Imam Nawawi menyebutnya dalam kitabnya Al-Azkar bahawasanya apabila kita berselawat apabila kita berselawat, maka kita mestilah sertakan selawat kita itu dalam selawat kita itu dengan salam. Maka hukumnya dalam mazhab kita Syafi'i makruh. Makruh kalau kita tidak sertakan di dalam selawat kita itu dengan salam. Melainkan lafaz-lafaz selawat yang telah warid, yang telah datang daripada Rasulullah tanpa salam. Maka tidak mengapalah kalau kita tidak sertakan dalam selawat kita itu salam. Itu dia. Kemudian kita tengok pula kepada kelebihan-kelebihan selawat. Sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan selawat yang disebut dalam kitab, antaranya selawat ini. Apabila kita berselawat banyak-banyak, kata setengahnya paling kurang 70 kali sehari semalam. Ada juga yang mengatakan 100 kali sehari semalam, iaitu selawat-selawat yang di luar daripada ibadat-ibadat lah, daripada selawat yang khusus. Itu dia seperti selawat dalam tasyahud. Itu tidak dihitung, tidak dikira. Di selawat kita kata yang luar daripada selawat yang khusus, maka paling kurang kita sebagai umat Nabi Muhammad ini berselawatlah sebanyak 70 kali ataupun 100 kali. Kerana apa? Kerana di antara kelebihannya iaitu insya-Allah dengan kita berselawat kita akan mudah untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan juga selawat ini penting dan terutama dalam doa. Bagi memakbulkan doa kita, maka disuruh juga kita memuji Allah Ta'ala di permulaan doa, kemudian berselawat dan diakhiri dengan pujian dan selawat, insya-Allah. Apabila kita berdoa, disertakan dalam doa kita pujian-pujian dan selawat, doa kita insya-Allah akan dimakbul. Kemudian kita lihat juga kelebihan berselawat ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Ini jadi dalil juga berkenaan dengan kelebihan berselawat. Maknanya ataupun terjemahannya, sesiapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, fi kitabin, dalam kitab. Maksud dalam kitab ini ialah selawat dalam bentuk tulisan pada kitab-kitab karangan. Contohnya kitab Khulasah Manhajul Abidin ini. Maka sebab itulah hadis ini menjadi dalil juga kepada pengarang-pengarang kitab memulakan karangannya. Boleh kata keseluruhan pengarang-pengarang kitab agama ni memulakan karangan mereka dengan selepas daripada bismillah, kemudian alhamdulillah ataupun hamdalah, mereka mulakan dengan selawat dan salam. Kerana mengikut kepada hadis ni, iaitu man shalla alayya fi kitabin lam tazal. Yani sesiapa yang selawat ke atas aku dalam kitab, lam tazal malaikatu, sentiasalah malaikat itu tastaghfirullah. Lam tazal tastaghfir. Sentiasalah malaikat itu memohon ampun baginya, bagi orang yang berselawat dalam kitab itu, yakni menulis selawat dalam kitab-kitab mereka,
Sentiasa tu selama mana? Madama ismi. Selama mana nama aku, kata Nabi, kata Rasulullah SAW, fil zalikal kitab, di dalam kitab itu. Maknanya selagi nama Rasulullah tidak terpadam dalam kitab yang dikarang itu, selawat itu tidak terpadam, maka selama itulah malaikat akan sentiasa meminta ampun kepada pengarang kitab tersebut. Itu di antara kelebihan selawat. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi hadis lain. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Masyaallah. Sesiapa yang berselawat ke atas aku, kata Nabi, sekali, selawat Allah ke atasnya, kata orang itu, orang yang selawat pada Nabi sekali itu, 10. Sallallahu alaihi biha 10 kali. Itu kelebihan juga. Kemudian kita tengok lagi hadis yang diriwayatkan daripada An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru alayya min as-salah fi kulli yawmin jum'ah wa inna salata ummati tu'aradu alayya fi kulli yawmin jum'ah faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Insyaallah. Hadis daripada Abi Umamah ini bermaksud menterjemahannya, Nabi kata, perbanyakkanlah ke atas aku daripada selawat pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Maknanya kalau kita berselawat pada hari Jumaat ni ada kelebihan suku ada kelebihan lain. Selawat hari lain itu kita sudah dapat kelebihannya. Namun kalau hari Jumaat ni ada kelebihan tambahan. Advantage dipanggil. Maksudnya kata Nabi, sesungguhnya selawat umat aku ini tu'aradu, akan dibentangkan ke atasku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa, kata Nabi, yang paling banyak selawat dia ke atasku adalah orang itu terlebih hampir daripada aku dari segi kedudukannya. Itulah ada beberapa hadis yang menceritakan, yang menerangkan berkenaan kelebihan berselawat. Banyak lagi hadis-hadis lain yang boleh kita rujuk dalam kitab-kitab hadis, dalam pendapat-pendapat ulama yang dinyatakan. Itu dia. Boleh juga kita rujuk antaranya kitab-kitab Al-Azkar Lin Nawawi. Itu dia. Kemudian kita melihat kepada jenis selawat, maka banyaklah. Contohnya selawat Ibrahimiyah tadi, kemudian selawat Murji'ah, selawat Syifa, selawat Tafrijiyah, dan banyak lagi lah selawat-selawat. Yang pentingnya sekiranya selawat-selawat itu warid daripada Nabi SAW, maka kita amalkanlah. Kalau kita nak amal, nak pelbagai dalam masa satu hari pun boleh juga, ataupun kita nak asing-asingkan hari pertama kita selawat dalam bentuk, mungkin kita selawat Ibrahimiyah contohnya, hari kedua kita selawat Murji'ah, hari ketiga kita selawat Syifa, hari keempat kita selawat Tafrijiyah. Yang penting sekali kita sentiasalah berselawat, jangan tinggal berselawat, kerana ia merupakan tanda kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanda kita, dan juga merupakan satu bentuk orang kata nak rekomenkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Insyaallah kita sambung pula di masa yang akan datang. Perkara yang berkait lagi dengan selawat dari segi hukumnya, kemudian dari segi hukum berselawat. Itu dia. Sekian, wassalam.